dibuktikan kepada bolehnya yang demikian akan adanya sesungguhnya menyembelih haiwan adalah menyakitkan haiwan, dan apa yang menimpa ke atas diri haiwan itu dengan bermacam-macam azab dari pihak anak manusia tidaklah didahului oleh adanya dosa haiwan. Contoh, kita buat kurban, kita ambil lembu ni, kita pun sembelih, kita pun lapah-lapah buang, sakit lah ni. Kita paksa dia, tarik hidung dia dengan tali, semua sakit dia tu. Lepas tu kita sembelih dia sakit. Kita buat macam-macam, kita kepok-kepok tulang semua kan. Jadi dari awal tu dia sakit lah sampai dia mati tu. Jadi yang dia kena sakit tadi tu, dia ada buat dosa tak? Dia tak ada buat dosa, tapi dia kena sakit. Sebab apa? Ketentuan Tuhan. Macam tu juga, kalau satu-satu orang ni Tuhan pilih dia tu untuk masuk ke dalam neraka, sakitlah orang tu kan. Tapi tak boleh kita kata zalim. Kita tak boleh kata zalim. Macam kita tadilah, kita sembelih lembu semua dia sakit, zalim tak? Tak zalim. Lembu tak ada dosa tak sebelum tu, yang kita bagi dia sakit tu, dia tak ada dosa. Jadi benda tu dibenarkan. Kalau yang tu dibenarkan, manusia pun ataupun jin, Tuhan nak ambil boh dalam neraka ikut suka hati dia. Sedangkan tak ada dosa lagi. Satu orang ni katalah tak ada dosa, tiba-tiba Tuhan nak ambil, Tuhan nak bagi sakit, boleh tak? Boleh. Macam lembu tadi, dia tak ada dosa, tapi kita korban, kita sembelih tengkuk dia, sakit dia, boleh tak? Boleh. Kita boleh terima yang tu. Yang lembu tak ada dosa, kita bagi dia sakit, kita boleh terima. Begitu juga bila manusia ataupun jin, katakanlah dia tak ada dosa, tiba-tiba Tuhan nak pilih dia masuk neraka, boleh tak? Boleh. Dia tamsilan dia macam tu, boleh. Sebab tu dalam peristiwa Nabi Khidir dengan Nabi Musa tu yang kita selalu ulang-ulang, Nabi Khidir dia jumpa budak kecil ni, dia bagi mati. Budak tu tak buat dosa lagi, dia tak balik pun lagi, belum jatuh apa-apa hukuman kat atas dia. Nabi Musa terkejut lah, sebab dia gunakan akal kan masa tu. Mana boleh bunuh budak, dia dosa pun tak lagi, balik pun belum lagi kan. Kita nak bunuh dia, kena ada, dia dah balik, kesalahan dia pun berat, dia tak ada salah apa-apa. Tapi Nabi Khidir bagi tahu, ini perintah Tuhan. Sebab apa? Kalau dia biar budak dia nanti, dia bila besar nanti, dia akan menyusahkan mak bapak dia sampai mak bapak dia pun rosak agama. Jadi Tuhan perintahkan bunuh dia sekarang. Kita nak kata zalim tak tu? Siapa-siapa tak berani kata zalim. Budak tu tak salah lagi, tak sampai peringkat berdosa lagi pun, dia belum balik, tiba-tiba dibunuh. Kita nampak macam zalim, tapi nak kata zalim yang ada ayat Quran, kita pun tak berani. Kita pun terima, betul lah, ikut suka Tuhan. Jadi kita pun boleh terima dah sekarang. Bila ikut pandangan Mu'tazilah, kita duduk nampak macam Tuhan ni zalim. Zalim ni dia pilih ikut suka hati dia aja. Siapa yang dia nak rasa buah neraka, dia buah neraka. Siapa nak buah syurga, dia buah syurga. Dia tentukan sejak zalim pula tu. Tapi bila kita duduk baca, kita belajar, betul lah, tak zalim. Ada dosa ke? Tak ada dosa ke? Dia nak bubuh dalam syurga, suka hati dia. Ada dosa ke? Tak ada dosa ke? Dia nak bubuh dalam neraka, suka hati dia. Tak boleh kita nak kata zalim. Macam haiwan tadi, dia tak ada dosa apa pun. Rusa duduk di padang Afrika tu, dia tak ada buat salah apa. Rusa ni Tuhan ciptakan dia, dia tak ada salah apa. Tiba-tiba datang singa main makan, sakit. Sakit, kena gigit semua tu, sakit. Tapi kita nak kata zalim tak? Siapa-siapa tak berani kata zalim. Yang orang Islam lah, agama lain tak tahu. Agama Islam kita tak kata zalim, sebab kita tahu semua tu Tuhan yang buat. Adakah kita nak kata zalim lah Tuhan, dia buatkan singa ni boleh makan, boleh menyakitkan rusa, zalim? Kita tak berani. Kita boleh terima, kita boleh terima benda tu, walaupun rusa ni tak ada dosa apa-apa, tapi Tuhan nak bagi dia sakit, boleh. Yang singa pula, dia tak ada pun buat apa-apa pahala sebelum tu, tapi Tuhan lahirkan dia sebagai seekor singa, dia jadi kuat, jadi gagah, boleh menguasai haiwan-haiwan yang lain. Dia tak ada pahala pun sebelum tu. Jadi ikut suka Tuhan dari segi hakikat. Sebab pembelajaran kita ni pembelajaran hakikat dari segi hakikat.
Jangan kita campur dengan syariat. Ada satu kaum asli. Kaum asli ni di Rusia. Mereka ni sampai sekarang dia hidup terpisah dengan orang lain. Macam puak Korawai tadi lah. Tapi mereka ni jenis kulit putih. Kalau tengok rupa tu, rupa Cina pun ada, rupa orang putih pun ada. Geng-geng Eskimo ni lah kot, duduk di Rusia, kawasan sejuk tu. Sampai sekarang mereka ni masih makan rusa mentah-mentah. Cari gambar dia dalam internet ada. Dia belah rusa tu semua lengkap ni, buka perut semua, duduk ahli keluarga. Makan macam tu je. Sampai sekarang. Dan mereka, bagi mereka bagus makan macam tu sebab boleh memanaskan badan. Ikut pandangan dia lah. Pandangan kita tak boleh lah. Dia makan dengan darah-darah sekali. Sampai sekarang. Budak-budak kecil tu pun nak makan sekali dengan keluarga dia sebab dah terbiasa. Jadi binatang tadi tu sakit lah, padahal bukan ada dosa pun. Tapi kita tak kata Tuhan zalim. Sebab atas kuasa dia, suka hati dia. Pokok yang ketujuh, bahawa Allah Ta'ala berbuat sekehendaknya dengan hambanya. Tidak wajib atasnya menjaga yang lebih baik bagi hambanya. Kerana apa yang telah kami sebutkan dahulu, bahawa tiada suatu pun yang wajib atas Allah. Jadi Tuhan ni tak boleh kita kata, oh dia dah ciptakan makhluk, dia kenalah buat benda-benda ni. Tak ada. Dia tak ada apa yang wajib bagi dia. Dia bebas. Tuhan ni dia bersifat bebas. Dia tak kena apa-apa kewajipan. Orang ni dah buat amal banyak orang ni 70 tahun buat amal. Jadi Tuhan wajib dah masuk syurga. Ada suka hati dia. Suka hati dia. Dia tak kena apa-apa wajib. Yang kena wajib ni makhluk. Kalau Tuhan tu kita kata dia kena wajib, dia pun makhluk jugalah. Tapi dia bukan makhluk, dia tak kena apa-apa wajib. Bahkan kewajipan itu tidak dapat diterima akal pada haknya. Tuhan ni dia tak terkena apa-apa wajib. Dia tak ada mesti buat apa-apa tugas, tak terkena langsung. Ikut suka dia dari segi hakikat. Sebab Allah tidak ditanyakan daripada apa yang diperbuatnya, dan makhluklah yang ditanyakan. Tuhan ni dia nak masukkan Firaun ke dalam neraka, suka hati dia. Tak ada siapa-siapa nak main tanya dia. Kenapa kamu masukkan macam ni? Kenapa kamu buatkan Azazil ni engkar? Tak ada siapa-siapa tanya. Tapi yang nak kena tanya kita. Walaupun Tuhan yang buat, tapi kita yang kena tanya. Nampak macam tak adil ni. Tunggu hari akhirat. Bila hari akhirat, bila dah dibentangkan tu, adil. Orang dalam neraka pun akan kata Tuhan ni adil. Tak ada dia kata Tuhan zalim. Pokok ke-8, bahawa makrifah ni mengenal. Awaludin ma'rifatullah. Seawal-awal agama kenal Allah. Ni kata ulama dulu-dulu. Kalau tak kenal macam mana nak sembuh? Kita tak kenal. Bahawa mengenal akan Allah Ta'ala dan berbuat taat kepadanya adalah wajib. Ni nak lawan yang Jabariyah tadi. Walaupun kita dah tahu dah, semua Allah yang rancang. Kita ni syurga ke neraka ke, jadi orang baik ke jadi orang jahat ke, semua Allah yang rancang siap-siap dah sejak azali. Tapi taat wajib. Yang ni kena ikut yang ni. Tak boleh ikut kata Jabariyah tadi. Dah Tuhan rancang semua, tak payah taat. Kan? Maksudnya kita beribadah 70 tahun tiba-tiba masuk neraka. Ada orang duk jadi ketua lanun maksiat 70 tahun, mati lepas tu masuk syurga. Baik dah, tak payah buat semua. Suka hati kita lah. Tak boleh. Wajib taat. Apa yang Tuhan perintahkan, kena taat, buat. Apa yang Tuhan larang, kena taat, jangan buat. Macam tu. Menang, seri dan kalah. Ini biasa. Bila nak pergi berperang ke, panglima tu bagi tahu lah. Menang ke, seri ke, kalah ke, Allah yang tentukan. Allah dah tentukan sejak azali. Jadi jangan takut. Kita menang ke, kita kalah ke, kita seri ke hari ni, bukan sebab kekuatan musuh. Bukan sebab kekuatan kita. Bukan sebab senjata musuh. Bukan sebab senjata kita. Bukan sebab bilangan musuh. Bukan sebab bilangan kita. Semuanya sebab ketentuan Tuhan. Nak pergi bergaduh ni, Tuhan yang tentukan. Menang ke, seri kalah, Tuhan tentukan. Jadi kamu takut apa? Tuhan yang tentukan, bukan mereka yang tentukan. Kita pun jadi berani. Jadi berani lah kononnya. Sungguh pun macam itu, jangan berani melampau.
Sebab Nabi Muhammad dia lagi faham dah ni. Menang, seri, kalah Tuhan yang tentukan. Tapi bila pergi perang dia bawa tentera. Dia tak pergi seorang. Yang kita melampau kan. Aku nak pergi lawan Israel ni seorang. Kenapa nak pergi seorang? Menang, seri, kalah Allah yang tentukan. Kalau Allah tentukan aku seorang kalahkan Israel satu negara, aku menang ni. Seorang dia. Nabi Muhammad pun ada usaha ikhtiar. Bila nak pergi perang dia ada lantik. Dia punya komander-komander dia. Panglima-panglima perang dia. Dia letak barisan-barisannya. Siapa barisan depan, siapa sayap kiri, siapa sayap kanan, siapa tukang masak belakang, semua dia tetap dah. Dia tak pergi seorang-seorang. Padahal dia pun tahu semua Allah yang tentukan. Menang ke seri ke kalah ke Allah tentukan. Tapi dia tak ada pergi seorang-seorang. Dia tetap juga susun angkatan tentera. Nak mengajar kita supaya usaha lah. Usaha dan ikhtiar tu tak boleh tinggal. Pokok ke-9, bahawa tidaklah mustahil pengutusan Nabi-Nabi alaihissalam. Sebab kita dah yakin dah semuanya Tuhan yang buat. Kita dah yakin. Jadi tak payah hantarlah Nabi-Nabi semua. Dah Tuhan yang buat kan. Nak hantar Nabi buat apa? Tuhan dah tentu dah. Kaum ni kaum akan masuk syurga, kaum ni akan masuk neraka. Tak payah dah. Sebaliknya bagi kaum Brahma. Kaum Brahma ni agama-agama India kuno lah. Kita sekarang kita sebut agama Hindu. Kaum Brahma yang mengatakan bahawa tak ada faedahnya mengutus Nabi-Nabi itu. Sebab Tuhan ni maha berkuasa. Nak hantar Nabi-Nabi buat apa lagi? Jadi Tuhan sendiri datang. Sebab tu Nabi-Nabi mereka kata Tuhan itu sendiri. Macam kaum Kristian Unitarian atau Trinitarian. Bila Nabi Isa datang, dia kata yang itu Tuhan sendiri yang datang. Tapi dalam rupa Nabi Isa. Dia kata macam tu. Jadi Brahma ni sebab tu bila datang Krishna pun dia kata Tuhan sendiri. Bila datang Rama pun kat dia kata Rama tu Tuhan sendiri. Semua pun Tuhan. Segala malaikat, segala dewa-dewa, segala orang-orang soleh, semua dia kata Tuhan itu sendiri. Tapi bagi kita Islam tak, kita beza jelas. Nabi-Nabi makhluk Tuhan. Walaupun mereka membawa kata-kata daripada Tuhan, kalam Tuhan, mereka makhluk Tuhan, tak sama dengan Tuhan. Bagi kaum Brahma ni dia tak boleh terima. Dia kata Nabi-Nabi ni semua tak ada. Yang ada avatar. Avatar ni Tuhan sendiri datang dalam bentuk makhluk. Bentuk naga lah, bentuk gajah lah, bentuk manusia lah, bentuk jin lah, bentuk makhluk-makhluk luar biasa lah. Semua dia kata yang tu Tuhan sendiri yang datang.